Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu saya Atika, merupakan pendidik anda dalam simpanan emas. Okey, hari ini saya nak sharekan kepada anda satu topik. Jangan jadi pelabur emas jika anda melakukan 10 perkara yang saya nak terangkan ni. Okey, topik ni saya bahagikan kepada dua bahagian. Perkara pertama hingga kelima saya akan terangkan dalam video part 1 ni, dan selebihnya saya akan terangkan dalam video part 2. Okey, stay tune guys. Okey, kita tengok poin yang pertama. Anda jangan jadi pelabur emas jika anda melabur mengikut-ikut orang tanpa ilmu. Pakar kewangan pun ada menyarankan untuk kita membaca buku terlebih dahulu sebelum kita memasuki dunia pelaburan. Okey, sekurang-kurangnya 10 buah buku tentang pelaburan yang ingin kita ceburi. Jadi semakin tinggi ilmu kita, semakin kuranglah kesalahan yang kita akan buat dalam pelaburan itu nanti. Okey, kita tengok poin yang kedua. Jangan jadi pelabur emas jika anda nak tunggu harga yang paling rendah. Untuk pengetahuan anda, pakar analisis harga emas sekalipun diorang tak tahu bila masa harga emas yang paling rendah. Jadi, anda memang tak akan faham sekiranya anda tidak membuat pembelian yang pertama. Sebab apa? Sebab anda perlu ada benchmark anda sendiri dalam pembelian emas. Beli dulu baru anda dapat monitor turunnya naik harga emas tu. Sekarang kita dah masuk perkara yang ketiga. Jangan jadi pelabur emas jika anda membeli barang kemas sebagai pelaburan emas anda. Okey, barang kemas memang tak sesuai untuk jadikan pelaburan. Kerana apa? Kerana barang kemas ni adalah tujuan dia untuk perhiasan, di mana ia kelihatan cantik bila dipakai oleh kaum wanita sahaja. Yang kaum lelaki jangan sesekali cuba ya. Bila anda masuk dalam ke dunia pelaburan emas, kita ada gold bar. Buat apa nak beli barang kemas kan? Okey, saya nak sharekan kepada anda perbezaan antara gold bar dan barang kemas. Seperti yang kita sedia maklum, barang kemas ni berupa macam ni lah. Ini barang kemas berupa gelang, cincin, rantai, subang. Dia pelbagai bentuk. Kalau kita pergi kedai emas tu rasa macam nak borong lah semua, sebab semua jadi cantik kan. Kita jadi rambang mata. Tapi kalau untuk gold bar, kita hanya ada dua bentuk saja, iaitu bentuk bulat macam ni, dan bentuk segi empat sama macam ni. Okey, kita tengok dulu perbezaan gold bar dan barang kemas. Ketulinan gold bar adalah 24K, iaitu 999. Emas ni tulen, dia tak ada apa-apa campuran. Berbeza pula dengan barang kemas. Okey, ketulinan dia adalah 1216. Dia adalah emas tulen tapi ada campuran. Kalau gold bar, dia sesuai untuk pelaburan lelaki dan perempuan. Tapi kalau untuk barang kemas, hanya sesuai untuk perempuan sahaja. Dan susut nilai untuk gold bar adalah rendah, 6% ke 9%. Susut nilai ni harga untuk kita jual semula tau. Okey, barang kemas pula susut nilai dia tinggi, 25% ke 30%. Kos premium yang rendah untuk gold bar. Okey, jadi semakin berat emas gold bar tu, semakin murah lah kos premium dia. Okey, kalau berbeza pula dengan barang kemas. Barang kemas ni ada kos upah dan mungkin dia akan jadi mahal dan boleh dimanipulasikan oleh kedai emas. Okey, kalau gold bar ni gandaan berat dia dalam macam 1 gram, 4.25 gram, 10 gram, 100 gram. Okey, ni contoh untuk 1 gram. Ini Dina 4.25 gram. Ini untuk 10 gram. Okey, kalau barang kemas pula, gram dia tak tepat, dia ada banyak titik perpuluhan. Sebab apa? Dah diubah bentuk. Okey, yang keempat, jangan jadi pelabur emas jika anda membeli emas pelaburan di kedai-kedai emas. Biasanya, harga jongkok emas yang dijual di kedai-kedai emas ni adalah tinggi, di mana kadar harga tu dah ditetapkan oleh Persatuan Kedai Emas. Diorang ni akan meletakkan syarat kalau kita nak jual semula emas kita kepada diorang. Okey, ini adalah salah satu contoh sekiranya kalau kita nak jual emas kita kepada diorang. Okey, seperti resit tak boleh hilang, seal tak boleh nak dikoyakkan. Okey, sekiranya seal dah dibuka, emas yang nak dijual tu akan mengalami nilai susut yang tinggi, iaitu sekitar 25 ke 30%. Jadi, pilihlah emas yang tak dikenakan pelbagai syarat sekiranya kita hendak menjual emas tu semula. Perkara yang kelima, jangan jadi pelabur emas jika anda beli emas dengan duit yang hendak anda gunakan dalam masa terdekat. Perlu diingatkan, mana-mana pelaburan akan ada risiko kerugian jika mindset anda kata nak untung cepat. Okey, dalam pelaburan emas ni kan, saya sarankan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk anda menyimpan emas. Kalau hari ni anda beli, bulan depan anda nak jual balik dengan keuntungan yang tinggi, okey, mindset tu adalah salah. Sebab apa? Sebab anda mungkin akan mengalami kerugian sekitar 5 ke 10% spread. Okey, itu kalau harga emas
tak naik banyak lah pada bulan berikutnya. Tapi kalau harga emas tu jatuh, langsung anda tak dapat apa-apa. Okey, jadi dalam pelaburan emas, anda perlu menggunakan duit yang anda tak guna pakai sekurang-kurangnya dalam masa 1 tahun. Macam bonus anda, dividen anda, ataupun simpanan anda. Okey, saya nak sharekan kepada anda graf kenaikan harga emas sekitar 5 tahun yang lepas. Okey, seperti yang anda dapat lihat, pada tahun 2017 sehingga ke hari ini 24 Februari 2021, kadar kenaikan dia adalah tinggi. Walaupun ada kejatuhan sikit pada awal tahun 2021, tapi dia masih dalam line uptrend. Okey, kadar kenaikan dia lebih kurang 46%. Jadi anda tak perlu risau untuk anda melabur dalam emas. Okey, semakin lama anda dalam emas tu, jadi semakin tinggilah value emas yang anda pegang tu. Okey, itu saja perkongsian daripada saya dalam video part 1 ni. 5 perkara jangan jadi pelabur emas. Okey, 5 perkara lagi saya akan sambung di video part 2. Okey, jumpa anda nanti. Wallahualam. Assalamualaikum.